Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 18 Mei 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, 3 pasukan daripada Sekolah Kebangsaan SK Rakyat mengharumkan nama Sarawak setelah berjaya memenangi 2 anugerah di pertandingan Mark X Park peringkat kebangsaan 2021 yang bertemakan Code for Health pada Isnin. 3 pasukan yang dibimbing oleh Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas tersebut adalah terdiri daripada 2 orang pelajar berumur 10 tahun iaitu Dayang Nur Kalisha dan Afif Adam memenangi anugerah Young Designer dengan projek The Ambulance. Seterusnya, pasukan kedua ialah Ariana Zahra dan Muhammad Zazrin Crossley dengan projek Automatic Hand Sanitizer memenangi anugerah Best Demonstration. Manakala pasukan ketiga ialah Amir Zarif dan Alisha Zahra Mahmud dengan projek Distant Warning System. Pertandingan tersebut dianjurkan oleh Telaga Biru dan Telaga Jazari dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Jazari Robot, Creative Minds Tegas dan Probino disertai seramai 50 pasukan daripada seluruh negara yang bermula pada 15 Februari sehingga 30 April 2021. Menarik perhatian, ketiga-tiga pasukan ini akan mewakili Malaysia dalam 2 pertandingan secara atas talian iaitu seperti tertera. Di samping itu, SK Rakyat turut dinobatkan sebagai Excellent Organisation di pertandingan Mark X Park peringkat kebangsaan 2021. Berita seterusnya mengenai cadangan kerja-kerja pembersihan sungai dan parit 2 kali setahun di kawasan Miri bagi mengatasi kejadian banjir kilat. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, ketika ini kerja-kerja pembersihan sungai dan parit hanya dilakukan sekali setahun dan ianya tidak mencukupi. Sehubungan itu, beliau mencadangkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk melaksanakannya sebanyak 2 kali. Jadi saya dah mencadangkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran untuk sekurang-kurangnya buat 2 kali setahun lah. Sekarangnya buat sekali saja. Kerana ini adalah satu masalah yang serius yang selalunya menyebabkan kadang-kadang banjir yang berlaku. Ya. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan di 4 tapak projek pembersihan sungai di sekitar kawasan Miri pada Isnin. 4 projek pembersihan sungai tersebut adalah di Sungai Kecil Miri, Jalan Indah Desa Puju 3, Jalan Perdana Tudan Desa Ras dan Tudan Fasa 3 dan 5 Miri. Datuk Lee yang juga ada senadin menambah, JPS juga diminta untuk mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi berkenaan dalam kadar segera. Ya, jadi Jabatan Pengairan dan Saliran dimintalah untuk mencari cara-cara yang lebih berkesan untuk mengatasi rumput-rumput dan tumbuhan yang terapung atas sungai kecil dan juga peparitan besar seperti ini. Setakat ini terdapat 9 projek pembersihan sungai yang berjumlah lebih RM1 juta sedang dilaksanakan di bahagian Miri dengan 4 projek membabitkan kos sebanyak RM234,142 telah siap sepenuhnya di Sungai Kecil Miri, Jalan Indah Desa Puju 3, Jalan Perdana Tudan Desa Ras dan Tudan Fasa 3 dan 5. Dalam program berasingan, Datuk Lee memuji tindakan pihak pengurusan pusat membeli belah di Miri yang mematuhi arahan terkini prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Miri menegaskan pematuhan SOP penting bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Garis panduan SOP terkini yang dikuatkuasa JPBB Miri ialah menghadkan jumlah bilangan pelanggan yang masuk pada satu-satu masa dengan mengagihkan kad bernombor di semua laluan pintu masuk pusat membeli belah. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak menambah, JPBB Miri telah memperketatkan SOP dan berharap ianya dapat memberi kerjasama baik daripada orang ramai. Sementara itu, Majlis Bandaraya Miri MBM telah memeriksa sebanyak 3,993 buah premis perniagaan
meliputi 196 buah pasaraya, 3,321 premis makanan, 147 penjajah, 238 lain-lain premis perniagaan serta 91 pusat penjajah. Daripada jumlah itu, sebanyak 27 kompaun di bawah Perundangan Protection of Public Health Ordinance 1999 PPHO telah dikeluarkan oleh Seksyen Penguatkuasa MBM bagi tempoh 10 Mei sehingga 16 Mei 2021 meliputi pelbagai kesalahan. Sementara itu, di Padawan, Adun Batu Kitang Loka Chiang turun padang bagi meninjau masalah kemudahan yang terdapat di Pasar Basah Batu 10 pada Isnin. Beliau yang juga pengerusi Majlis Perbandaran Kota Padawan memberitahu peruntukan berjumlah RM44,500 itu akan digunakan bagi projek menaik taraf Pasar Basah Batu 10 Kota Padawan itu. Jelasnya projek tersebut merangkumi kerja-kerja menaik taraf tandas, jubin, singki, pintu, lampu dan kipas yang dijangka siap dalam tempoh 2 bulan bermula pada 17 Mei 2021. Berikut pula, Maritim Malaysia Zon Bintulu memperketatkan penguatkuasaan di laut terutamanya di perairan Bintulu. Pemangku pengarah Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim Effendi Mohamed Fadil berkata, seramai 90 pegawai dan anggota Maritim Malaysia bersiap sedia di musim perayaan pada tahun ini dalam penugasan pematuhan SOP di laut. Jelas beliau, dalam tugasan tersebut, pegawai dan anggota maritim akan ditugaskan bagi melakukan pemantauan tahap pematuhan SOP diperketatkan PKPB dalam mengekang penularan wabak COVID-19 di kalangan pengusaha dan pengguna bot penambang. Ujarnya dalam satu kenyataan media pada Isnin, Zon Maritim Bintulu sentiasa memastikan tiada pelanggaran undang-undang dilakukan oleh komuniti maritim setempat dan pencerobohan kapal asing. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 433 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 38,816 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Isnin, sejumlah 268 atau 61.89% daripada jumlah kes ini telah dikesan di daerah Miri, Kapit, Sibu, Kuching dan Belaga. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera: manakala terdapat satu kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian telah meningkat kepada seramai 225 orang. Dalam kenyataan media yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 3 kluster baru, iaitu kluster Jalan Sultan Tengah Kuching, kluster Tunggang Melayu Lundu dan kluster Jalan Jambusan Bau. Kluster Jalan Sultan Tengah merupakan satu kluster tempat kerja yang dikesan melibatkan pekerja sebuah pusat peranginan di Jalan Sultan Tengah Santubong, Kuching. Manakala kluster Setunggang Melayu merupakan satu kluster komuniti yang dikesan di Kampung Setunggang Melayu, Lundu. Kluster Jalan Jambusan pula merupakan satu kluster komuniti yang dikesan melibatkan satu perhimpunan keluarga sempena sambutan Hari Ibu yang telah diadakan di sebuah premis kediaman di Jalan Jambusan di daerah Bau. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.